Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Nama saya Nur Auni Damia Arifah binti Muhammad Anafiah dari SK Datuk Naning. Jom kawan-kawan, dengarkan resensi buku yang saya akan sampaikan bertajuk Bilik Atas Lawan Bilik Bawah hasil penulisan Ain Maisarah. Buku ini diterbitkan pada tahun 2017 oleh penerbitan Blink Book Sedian Berhad. Buku ini diedarkan oleh PTS Media Group. Sedikit info tentang penulis Ain Maisarah. Beliau merupakan antara penulis yang berjaya di Malaysia dan telah menulis sebanyak 111 buah buku. Kebanyakan buku beliau menjadi jualan terbaik dalam carta jualan buku PTS. Antara siri buku terawal beliau ialah siri Aku Mahu dan Impiana. Karya beliau yang mudah difahami menyebabkan golongan remaja meminati hasil karya beliau. Kawan-kawan nak tahu tak tentang buku ini? Buku ini dihasilkan dalam bentuk novel yang sangat menarik untuk pembacaan remaja. Novel ini mengandungi 92 muka surat yang terdiri daripada penghasilan novel dan coretan memori daripada penulis untuk bacaan kawan-kawan. Menarik kan? Kerana kita bukan sahaja dapat membaca novel, malah penulis sempat berkongsi rasa beliau tentang cerita yang ditulis. Sekarang, jom kita dengar sama-sama tentang cerita ini. Buku ini menceritakan dua orang pelajar asrama yang tinggal di bilik atas dan bilik bawah. Pelajar di bilik atas bernama Kasih, manakala pelajar di bilik bawah bernama Cinta. Kasih ialah murid baharu di sekolah itu. Bilik Kasih menempatkan 3 orang penghuni dan masing-masing berkongsi umur yang sama, iaitu 16 tahun. Pada suatu hari, Kasih mahu mengeringkan bajunya dengan memerah bajunya dari tingkat atas. Malangnya, titisan air tersebut terkena Cinta dan badi kesayangannya juga terkena Cinta yang di tingkat bawah. Hal ini menyebabkan Cinta berasa berang dan membuang badi kesayangan Kasih ke dalam tong sampah. Kasih telah mengambil semula badinya dan berjumpa dengan Cinta. Kasih memarahi Cinta kerana telah membuang badinya. Disebabkan insiden ini dan masing-masing tidak mahu mengalah, akhirnya mereka telah melancarkan perang. Kasih telah melancarkan serangan pertama dengan memakai kain putih seakan-akan pocong untuk menakutkan Cinta. Kasih juga telah menyorokkan kasut Cinta di belakang tandas dan menakut-nakutkan Cinta sehingga dia pengsan. Apabila Cinta mengetahui perbuatan Kasih, Cinta tanpa ragu-ragu berkata bahawa dia akan memulakan serangan pula kepada Kasih. Cinta telah membalas dengan senjata milu busuk, lalu serbuk lada juga digunakan dalam membalas dendamnya terhadap Kasih. Cinta telah memasukkan manisan dalam dobi cucian baju Kasih. Hal ini menyebabkan baju Kasih kotor dan dia berasa sangat sedih kerana dia bukanlah orang berada. Pada kala serangan bertubi-tubi antara mereka, tiba-tiba mereka diberi tugasan berkumpulan. Terikat dengan arahan guru, masing-masing betul-betul tidak rela memandang mata walau sekejap, tidak mahu bersama walau sesaat. Ada satu ketika, terbongkar suatu rahsia yang tersimpan antara mereka. Masing-masing terkejut kerana terlihat kain lampin milik mereka yang tertulis adik sayang kakak milik Cinta, kakak sayang adik milik Kasih. Semasa pembentangan kumpulan tentang keluarga saya, Kasih telah menceritakan keadaan keluarganya yang susah sehingga dia terpaksa berpisah dengan kembarnya. Tiba-tiba, tutur bicara Kasih dipotong oleh Cinta. Dan Cinta memanggilnya dengan gelaran adik. Tubuh Kasih dipeluk oleh Cinta dan Cinta menerangkan bahawa mereka berdua adalah kembar yang terpisah semasa kecil. Kasih terpaku, sedar-sedar air matanya berjuraian dan jantungnya berdegup kencang. Sungguh dia tidak sangka bahawa musuh utamanya ialah kakaknya.
Setelah terungkai semua rahsia, mereka telah berbaik-baik dan secara rasminya telah tamatlah perang antara bilik atas lawan bilik bawah. Berdasarkan novel ini, ada beberapa bahagian yang menjadi kegemaran saya. Peristiwa terbongkarnya rahsia antara mereka apabila masing-masing mempunyai kain lampin kesayangannya. Bahagian ini menjadi kegemaran saya kerana ada unsur suspense yang menyebabkan pembaca tertanya-tanya kaitan tulisan yang terdapat pada setiap lampin. Hal ini menyebabkan pembaca tidak sabar untuk mengetahui rahsia tersebut. Terdapat juga peristiwa yang boleh dijadikan pengajaran dalam kehidupan kita, iaitu persengketaan antara adik-beradik tidak akan lama. Bak kata pepatah, air yang dicincang tidak akan putus. Oleh itu, sebagai adik-beradik, kita perlulah menjaga hubungan agar tidak menyakiti antara satu sama lain. Selain itu, dari segi tarikan fizikal, novel ini kelihatan menarik terutamanya pada bahagian kulit. Gambar yang berwarna-warni dan penggunaan kertas yang bersinar menyebabkan remaja seperti saya tertarik untuk mendapatkan novel ini. Selain itu, dari segi gaya bahasa, pengarang menggunakan gaya bahasa yang mudah difahami dan sesuai dibaca oleh golongan remaja yang berusia antara 11 hingga 15 tahun. Kawan-kawan, harga novel ini juga berpatutan, iaitu RM10 sahaja dan boleh dibeli di kedai berhampiran atau pembelian secara dalam talian di www.dimling.my. Oleh itu, kawan-kawan boleh dapatkan segera jika ingin merasai pengalaman seperti saya. Akhir kata, sebagai insan, kita perlulah bertolak ansur dengan sesiapa sahaja. Elakkan sebarang persengketaan kerana boleh membawa pelbagai musibah. Oleh itu, positifkan diri dan sentiasa bersabar apabila menghadapi pelbagai cabaran seperti kasih dan cinta. Sekian sahaja. Terima kasih dan selamat membaca.